Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, malam ni anda bersama saya, Arif Razwan, dalam podcast SAS. So, this is the first episode. First episode, so saya bawakan seorang guest. Kan? Jadi saya kenalkan guest ni. So, a little bit intro pasal podcast SAS ni. So mungkin ada yang bertanya SAS ni apa kan? So SAS ni acronym ataupun short form kepada SAF Advisory Seri Senayan, which is tu nama kita punya branch agency. So later on I explain dekat SAF ni apa dia SAF. So today our speaker, saya kenalkan kan, dia akan kenalkan ni tapi saya kenalkan Tuan Afiq Abdullah. Right. So Tuan Afiq Abdullah ni one of kita punya member dalam agensi. So Afiq. Sebagai Afiq Boleh. Afiq mungkin orang luar nak tahu kan, siapa dia Afiq Abdullah ni. Kan? Dia explain. Siapa saya? Ya. Yeah. Okay, so kalau apa nama? Secara personal lah kan. So nama penuh Muhammad Afiq bin Abdullah. So nama panggilan orang kenal saya sebagai Afiq Abdullah lah. Kenapa dia attach dengan Afiq Abdullah? Sebab Afiq ni nama yang common kan. Common betul tak? Betul. Pergi mana-mana ada je Afiq kan. Betul. Tapi Afiq Abdullah pun quite common. But still tak banyak lah. Tak ramai lah. So saya gunakan nama panggilan Afiq Abdullah. And so since saya join I think this business pun memang dah ada lah satu team tu nama Afiq. So that's why saya brandingkan diri saya as Afiq Abdullah lah. Afiq Abdullah ni dia bukan mualaf lah. Bukan mualaf. Memang orang kata apa secara legitnya. Legit secara lah. genuine Sebab secara original memang ayah saya nama Abdullah lah. Okay. Sebab saya dah check dah sebab benak ayah saya tu. Memang Abdullah daripada asal lah. Tak ada Abdullah lain lah. Right. Sebab Iras tu macam dia lah orang kata Korean look lah. Yes, itu yang paling betul Korean look. Ramai orang silap panggil Chinese look tu salah. Tu salah lah. Actually Korean look. Itu statement dia right? Korean look bukan Korean Chinese look. Bukan Chinese look. Okay. So itu orang kenal lah yang Afiq Abdullah. Yeah. So 10 years sebelum sekarang ni siapa Afiq Abdullah tu? 10 years. 10 years. 10 years before lah. Siapa Afiq Abdullah tu? 2014 lah Okay, kalau kata 2014 tahun terakhir lah degree. Tahun terakhir degree di Universiti Tempatan lah, Universiti Tempatan. UTM. UTM Melaka. UTM Melaka So itulah final year 2014 degree. Tu 10 tahun yang lepas lah saya. So sekarang 10 tahun yang kesudah lah dah belajar di UTM dan sebagainya kan. So sekarang ni Afiq buat apa? Maksudnya right now Afiq kerja sebagai apa tu? Okay, so sekarang kita boleh panggil as entrepreneur lah kan, ataupun bekerja sendiri sebagai perunding takaful. Perunding takaful, orang biasa dengar ejen insurans. And so dulu pun saya kenal ejen insurans dia. So since dah masuk dalam this business, this bidang, so yang kata term paling tepat pada saya lah ejen takaful ataupun perunding takaful. Sebab insurans dengan takaful tu sendiri ada beza dia walaupun macam sama tapi dia tak sama lah. Macam sama tapi tak sama. Mungkin ada confusion lah kat luar kan. Kekeliruan orang luar tu. Ada orang name themselves agent, ada yang name sebagai perunding, dan ada yang name sebagai even macam-macam lah kat sebenarnya, advisor lah dan sebagainya. Ada ke dia orang kata the legit term dalam industri ni sebenarnya, ataupun memang boleh panggil apa-apa je? So kalau tanya saya, actually apa-apa term pun dia maksud yang sama lah. Dia bawa maksud yang sama. And kalau kata consultant, orang yang consult, orang yang bagi consultation. Betul, consultant. Advisor, orang yang beri nasihat lah, advisor. Jadi sama je, just beza dia term je.
betapa dia punya objektif tu last kali kita jumpa orang awam. Kalau orang awam, Ha. orang awam maksudnya orang luar daripada bidang lain kan. Ha. So kita nak advise dia. So kita nak consult dia. Jadi agent ni kita ni orang kata apa, one of the kita panggil sebagai business partner kepada company lah. Contoh saya under Prudential. So saya salah seorang business partner kepada Prudential. So that's why kita panggil agent. So siapa yang agent ni, actually diorang ni as business partner lah kepada company. So kita tak bekerja dengan Prudential, tapi kita as business partner dengan Prudential. You have some, orang kata, perolehan saham tu adalah. Ada. So nama pun bekerja kan. Jadi kerja tu adalah imbuhan-imbuhan dia kan. So apa pun kerja pun kita ada imbuhan dia. Okay, before nak cerita pasal today's punya kerja lah. Before this memang kerja ke ataupun fresh graduate terus join this kind of business ke, atau yelah ada buat apa-apa ke sebelum ni, ataupun memang ada sebelum ni, join okay, right. So sebelum orang kata apa join sebagai ejen takaful ni, saya bekerja sebagai seorang engineer lah. Engineer manufacturing, industry engineer, IE. Industry engineer di salah satu company lah. Boleh spesifik ke company tu buat apa? Company manufacturing, air conditioning lah. Air conditioning. So kita nak Malaysia lah. Okay. Kan? Right. So air conditioning company. So tengoklah mana-mana brand aircon kan. So saya bekerja di one of the brand lah. Local brand. Japan brand tapi kilang di Malaysia lah. So mostly macam banyak engineers yang jam field work dan jam industri, kadang yang sama industri, yang berlainan industri. Adakah kerja yang lepas tu tak menyeronokkan ke, ataupun memang nak cari angin baru ke, ataupun memang minat pun kerja tu, engineering, tapi mungkin disebabkan beberapa faktor ke? Macam mana? Macam mana kalau tanya saya, ini pendapat peribadi lah kan. So orang kata penama pendapat, dia boleh jadi betul, boleh jadi salah, betul tak? Jadi lain orang lain pendapat. So kat sini sebab Arif tanya saya kan, so saya bagi pendapat lah, saya lontarkan pendapat kan. Jadi saya rasa kalau mana-mana pekerjaan pun dia ada pro and cons kan. Dia ada orang kata apa, risiko dan apa yang bestnya kerja dia tu kan. Ataupun kalau kita bukan risiko pun, masalah, cabaran kan. Setiap pekerjaan tu ada cabaran dan juga ganjaran dia. So kalau kata pekerjaan saya sebelum ni, in terms of payment, kalau tanya saya, is quite good lah. Sebab saya, kalau saya compare dengan kawan-kawan saya, fresh grad sama-sama, so saya antara yang quite tinggi juga. Bukan kita nak compare, tapi dia style tanya borak-borak kan. So yelah, kita still macam even dengan kawan-kawan pun still ambil tahu keadaan kita borak-borak mereka kan, masing-masing kita kan. tengok keadaan kita, kawan-kawan kita punya status kan. So saya sebenarnya under one of company yang good payment lah. Cuma maybe saya tak jumpa apa yang saya nak kat situ, tak kena dengan saya punya jiwa kan. So yelah, kita ni bebas memilih kan. So pada masa tu saya rasa macam saya kerja alhamdulillah kan. Maksudnya company tu pun terima saya bekerja kan. Saya pun dapat manfaat gaji kat situ, saya pun boleh kahwin kan, semua asal daripada kerja situ kan. Tapi end up orang kata apa, satu sampai tu masa tu orang kata apa, kita stuck lah. So that's why kita try. Tapi actually tu bukan the main point lah sebenarnya kenapa saya daripada industri engineering background kepada ni. Tapi ada reason lain. Okay, saya nak tanya lah, ni mungkin back another few years back lah kan. Memang cita-cita nak jadi engineer ke? Kalau cita-cita kalau kalau kita sekolah dulu bahagian biodata tu kan, tak lari lah polis, cikgu, doktor kan. Kan, jadi itu dulu kan. Kalau saya apa yang saya realise lah bila sekarang kita dah dewasa sikit ni kan, apa yang saya realise bila kita mula berborak, kita kenal ramai orang, apa yang saya realise is saya kurang pendedahan berkenaan dengan dunia pekerjaan saya.
Orang lain mungkin ada dia punya extra benefit, dia tahu maybe daripada senior, daripada family members. Tapi kalau saya sendiri personally, orang kata apa, salah saya juga, saya pun tak mencari info-info tu kan. Patutnya kita ada inisiatif kena cari-cari info kalau kerja ni macam mana kan. Tapi bukan orang kata apa, bukan cerita-cerita lah sebenarnya engineer, tapi sebabkan kita dah belajar engineering, so since form 4 kan, form 4, form 5, lepas tu matrix, and So then form 4 sekolah mana? sekolah di Dungun lah. Dungun lah. Sekolah di Dungun Tak lah. talih tak kita ulas lah. Boleh kalau nak tahu. Boleh. Sekolah di Dungun lah. Mungkin ada junior ke senior kan. Kalau sekolah di Dungun ni sekolah menengah sains Dungun lah. Sains Dungun lah. Warna SBP Malaysia kan, sekolah menengah sains Dungun. Jadi itu rezeki saya sebelum ni lah. Belajar, and then pasal boleh result yang okey sikit, dapat diterima ke sains Dungun tu. And then ada cerita lawak sikit lah kan, kalau kata nak kat sekolah. Sekolah kalau kita ingat balik macam mana asasnya macam mana saya boleh pilih course engineering pada masa form 4 tu kan. Jadi memang gempak lah time tu. Back to 2018 lah kan, form 5 2009, 2008 tu masa awal tahun form 4. Jadi kata apa, kita berkumpul ni untuk buat pilihan nak masuk line engineering ataupun line technical ataupun line biologi lah, sains ni kan. Jadi kita orang berkumpul lah kan. Masa tu kita dah deal lah kawan-kawan rapat masa ni. tu PMR lagi ke? Dah lepas PMR lah. Ni awal tahun form 4. Baru nak pilih. Menengah atas kan. Yes, baru nak pilih aliran mana kan. Jadi pada masa tu saya ingat lagi momen yang dengan kawan baik saya lah kan. Kat dewan sekolah ni. Kita borak-borak lah kan. Okay, nak ambil course apa kan. Jadi kita borak. Lepas tu kawan saya kata, ambil aliran teknikal lah, LK, lukisan kejuruteraan kan. Boleh lelaki kan. Kata, kenapa LK kan? Kata style lah. Style kan, tengok brother-brother bawa beg LK kan. Silang macam ni, mari panjang kan. Lepas tu yang beg warna hitam boleh meja bawa kan. Yes. Beg hitam tu boleh ambil liquid kan, bawa nama sikit, so bawa kan, lalu depan kelas junior nampak style lah kan. Bawa kelas form 3 lalu pergi bilik LK, so nampak style lah kat situ. Jadi kawan saya tu bagi idea macam tu. Kata, okey kan? Gambarannya. Kata, okey juga kan? Okey, fine. End up apa? Lala dia ambil bio. Dia ambil saya. Ini kawan dia tak payah belah. Lala dia ambil bio, pandai dia. Ini betul-betul tikam meja lah. Tiba-tiba dia tukar pula kan. So tak apa lah, saya dah pilih tu jalan je lah. Jalan. Tapi ada kelebihan juga ambil aliran teknikal ni kat sekolah tu. Sebab apa? Sebab kau pun duduk kelas depan. Sebab kelas 1, kelas 2 semua LK. Kelas saya start kelas ketiga. Jadi kita orang ni semua pandai lah. 1, 2. Kelas 3, 4, 5 automatik masuk kelas atas. Maksudnya macam tu lah. Tapi memang kecil-kecil yang terfikir cita-cita tu apa sebenarnya? Ini mungkin dah sekolah tadi, sekolah menengah lah. Ke down lagi. Saya masa budak tu sekarang lah. Cikgu lah kot. Saya tengok cikgu ni best lah. Yelah, kita terdedah dengan cikgu ni daripada kecil lagi. Cikgu tuition. Jadi cikgu saya rasa macam nak kata saya nak sangat jadi cikgu ni lepas SPM. Walaupun kita tahu result tak okey kan. Pergi apply. Dulu saya ingat apply pakai form lah. Saya dengan kawan saya seorang lagi, dia pun result tak okey jugalah. Itu kita ajak dia. Dia kata, jom jadi cikgu kan. Kita apply. Isi form masa tu. Apply. Tak dapat pun. Tapi nak katanya sungguhnya jadi cikgu. Sampai ke tahap tu, dah habis SPM pun kita nak try juga apply untuk cikgu. Tapi tak ada rezeki. Tapi akhirnya kat sini lah. Kat sini lah. Ini. So Vic, sebenarnya peringkat nak jadi cikgu asalnya berubah. Nak kejuruteraan. Tapi dapatlah merasa kan. Sama belajar pun. Betul. Bahagian engineering pun bahagian course apa? Manufacturing pun dalam pembuatan kan, kejuruteraan. Kerja pun dapatlah merasa jadi engineer tu. Title engineer boleh pakai lah. Ni nak tanya. Kenapa boleh 360 tu? Reason lah kan. Jam terus benda yang saya rasa mungkin lah yang kat luar mungkin ada ramai kawan-kawan yang dalam engineering ke apa ke. Tiba bertukar bidang ni di luar
apa yang diorang belajar, di luar apa yang diorang sepatutnya kerja. Ah, Kenapa kan? what's your turning point lah? Alright. So konten saya basically kita ni kena percaya lah rezeki jodoh tu Allah tentukan lah. Tapi yang gerak kita sendirilah, betul. Jadi back to 2000 Convo 2015 and then kerja sekejap 2015 kat kahwin. Sorry, 2016 kahwin. And then saya masa tu dah kerja engineer lah. Okay. Kenapa? Why? So mungkin Fanu ada dengar macam ada unsur-unsur tak bersyukur dia. Bukan tak bersyukur. Jadi kita orang kerja, wife saya kerja, dulu engineer. Wife saya QA engineer. Oh, wife engineer juga? Engineer juga lah. Dia QA engineer. Saya IE, industry engineer. So kita orang dua engineer. So kita orang kahwin, Alhamdulillah. Lepas tahun tu ada rezeki lah. Digunakan cahaya mata pertama. And then pada masa tu, sebelum tu lagi pun saya dah, orang kata apa, kita dah sedar dah berkahwin ni in terms of financial support tu kena lebih. Nak cari duit lebih lah senang kata. Jadi pada masa tu saya dah mula buat beberapa bisnes secara part time lah. Antaranya bisnes online. Saya jual Business online. jual macam jersey, jual barang-barang Cina lah. Jersey, kasut. Boleh cakap Cina ke? Why? Why? So, barang-barang Cina. Kan? Jadi itu antaranya. Ada juga saya try nak buat main saham kan. Pada masa tu macam trend jugalah, hype jugalah masa tu untuk main saham ni kan. Jadi pergi juga kelas pun ribu-ribu juga, ada 1,000 lebih bayar. Invest lah. Bukan invest, kelas baru. Baru kelas. Dalam kelas invest lagi. Tak masuk lagi saham tu. Belum. Kat situ, yalah. Lepas tu wife dia bagi idea. So saya bagi dia fokus lah, tapi saya join sekali. Wife yang bagi idea ni lah. Idea tu, main saham. Okay. Pergi kelas, kita orang dua-dua pergi kelas. So pun tak nampak apa lah. Beli buku, baca buku. Belilah buku-buku tebal tu, buku baca. Tebal kan. Yang Rich Dad Poor Dad, since tu saya dah baca lah buku Robert Rich Dad. Kiyosaki kan. Kiyosaki tu. Masa tu saya dah baca lah buku tu. Oh, awal Jadi jadi orang kata apa, main point is saya nak cari extra income tu je. So apa cabaran dia? Kalau kata saham ni, kalau kata berkaitan dengan emosi tau, emosi tak stable, better jangan try. Nanti koyak tu koyak teruk. Ada sampai yang orang kata apa, depression tu sampai teruk-teruk sangat pun ada. Saham ni. Saham. Risiko lah dia. Cabaran dia. Kan kalau kata saya jual barang online ni, contoh nak ambil kasut daripada China. Maka boleh ambil sepasang dua pasang, tak boleh. So dia kena ambil sekarton. Satu karton tu sizing bukan boleh campur sangat. Design bukan boleh campur sangat. Berapa modal tu? Modal tengok model lah. Tengok jenis sebagainya. Tapi masalah beli barang China ni pula, kita buat stok belum tentu barang terjual. Saya nak rolling tu tak cukup. Tak sempat. Kena jual masa untuk baru boleh rolling. Ya. Kan, kalau tak boleh rolling tak boleh rolling. Buat kabut sale, join kabut sale. Kabut sale dekat Giant section 13 Shalam. Okey, situ banyak-banyak kabut sale. Saya daripada Banting masa tu. Teluk Benua Garang lah. Apa distance dalam perjalanan tu dalam almost sejam juga lah, 40 minit sejam kan. Every weekend malam pergi. Tak, kadang balik kosong je. Modal dah keluar minyak apa. So sampailah one day kan. One day tu satu pagi tu nak roll call. Kita orang biasalah kilang kan. Setiap pagi tu ada roll call. Berjumpaan di antara engineer dengan geng maintenance kan. Ini biasa kilang kan. Kilang Jepun, kilang Korea, kilang US, kilang macam mana? Kilang Jepun. Jepun biasa ada. Yes. Jadi pagi ada tu roll call lah, senaman. Masuk adalah senaman sikit atau kita macam brief sikit apa planning, apa updates yang projek daran kan. Jadi satu pagi sebelum roll call tu mula, saya berborak dengan kawan saya lah seorang ni, dia IE juga kan. Borak, saya kata aku ingat nak cari extra income. Sembang kawan tu. Sembang je, nak cari extra income. Tapi maksud saya guna istilah side income lah kan. Tapi aku nak side income yang stable.
Faham tak? Contoh saya jual sepasang kasut. Saya dapat one off je sekali. Contoh saya terjual bulan tu 5 pasang. Maybe lah untung saya 1,5 kan. Sekali. Kalau saya main saham gitulah, ups and down dan sebagainya. Tapi saya explain dia, saya nak jenis side income yang macam mana. Saya nak yang stable. Kalau kata this month masuk 200, every month tu 200. Side income. That kind of side income lah. Lepas tu dia pun beritahu, macam tu kita try buat insurans tak? Lepas tu kata, insurans Dia ajak. Dia yang bagi idea dan dia kata jom buat sekali. Dia pun buat sekali. Dia kata, jom kita buat insurans. Sedia kata. Sedia. Ni aku dah kenal seorang ni kata. Kan. Tu cerita dia. Dari situlah. Dari situ dia kata okey lah. Lepas tu terus contact WhatsApp waktu jumpa. Macam tu starting point. Bertemunya dalam bisnes takaful ni begitu. Ya. Tapi kawan tu di mana sekarang? Kawan tu alhamdulillah so saya update dengan dia masih lagi dekat situ lah. Dari situ. So dia pun doing well. Sekarang tak salah saya dah assistant manager lah kot. So saya pun kadang jadi asbab je kan pertemuan tu kan. Betul. Saya pun happy untuk dia punya progress sebagainya. Kadang ada update juga, contact sebagainya kan. Okay. Tapi kan yelah memang terus jam insurans tu kenal orang tu, tapi tak ada ke dengar ataupun sebelum ni memang pernah ambil insurans ke? Kalau kata ataupun memang totally zero lah. Insurans tu apa kalau saya terus terang saya tak ambil part pun pasal insurans ni sebab arwah mak saya dulu memang dah buat insurans untuk saya. Since saya rasa time tu time matrik ke ataupun sekolah menengah hujung-hujung tu mak dah buatkan lah. Masa tu. Jadi saya tak ambil part sangat. Cuma saya kenal je ejen tu siapa buat orang kampung saya kan. Macam tu lah. Itulah kata. Jadi saya tak ambil part pun. Then boleh kata kita pun ambil ingat ni pasal benda ni. And ada tak apa, tak ada pun tak apa. Saya lah pada masa tu. Tak terlintas lah. Tak terlintas. Bukan tak apa kita menjadi priority. Saya lah pada masa tu. Bila dah ni baru kita faham kenapa. Dan kita pun tak boleh nak salahkan orang ramai kat luar kan. Rasa macam sebab saya dulu pun macam tu. Tinggal lagi tugas saya lah. Tugas kami lah untuk orang kata apa nak bagi awareness, kena bagi penekanan kan. Kenapa dia kena ada. So itu kerja kami. Bukan dia cerita nak sign up je. Orang nak je sign up, bukan. Kerja kami ialah untuk bagi awareness lah. Kenapa dia kena ada. Macam-macam kerja lain kan. Ada kalau kita kerja kita apply resume sebagainya kan. Kalau buat bisnes benda tu perlu ke? Lepas tu dia macam ada tak benda-benda yang mungkin yang kat luar tak tahu kan. Is there any specific requirement yang kena kan? Maksudnya as agent takaful ke? As businessman ke? Dia nak masuk dalam industri ni. Industri takaful lah. Ataupun dia kena sebagai ex-engineer je ke? Ataupun macam ni, how far open this industry to people? Macam mana? So kalau tanya saya, first kali dia tu mesti orang lah. Kalau selain orang tak boleh. Tiba-tiba kita tiba kucing kan, kucing aja tak ada kan. So mesti orang lah kan. So spesifik syarat ataupun requirement nak jadi takaful ni sangat-sangatlah rendah, minimum iaitu SPM je. Penting lah SPM tu kan. Penting. Siapa kata SPM tak penting tu saya rasa kena check balik lah. Penting lah. Sangat penting. Kalau orang tu dia ada PMR dia ataupun dia UPSR dia are not qualified. Tak boleh. So saya dah jumpa ramai orang yang saya approach lah kan. Saya try ajak join jadi agent. Rupanya ramai juga yang tadi SPM rupanya. Ramai Ramai sebab ni apa yang saya approach lah. Ramai ni maksud saya lebih dari seorang. Dan apa kalau saya sekali approach tu boleh jumpa. Senang nak jumpa kalau saya lah. Mungkin nasib saya kot jumpa orang yang tak ada SPM ni kan. Tapi itu rezeki mereka lah kan. Tapi nak katanya SPM ni sangat penting. Rasanya dia salah satu bisnes yang memerlukan education level lah, betul tak? Mungkin kat tempat lain macam kita buat bisnes sendiri tu mungkinlah tak perlu pun. Tak perlu pun SPM ni. Tapi anyhow ada influencer yang dah menunjukkan contoh yang baik lah dalam pendidikan ni kan. Dan dengan pendidikan jugalah bisnes tu boleh beroperasi dengan baik kan, efisien. Dan even though sekarang pun orang yang educated
supposedly masuk dalam business kan, sebab kita nak tu macam mana? Kalau saya boleh komen sikit lah kan, Ha. berkenaan dengan pasal SPM ataupun next level punya study kan, MA diploma, degree, master, PhD, dia bukan soal kita nak kerja apa lepas tu. Dia soal macam mana kita nak terdedah dengan cara berfikir yang next level lah. Sebab saya rasa siapa yang, yalah kita bila dah dunia dewasa sikit kita jumpa macam-macam jenis orang. Dan ada orang yang education level macam ni dia punya tahap fikir dia. Tahap orang kata apa, tahap respon dia, tahap responsibility dia berbeza kan. Orang higher tapi tak semestinya orang kata tak adalah mesti PhD tu mesti akhlak bagus tak. Tapi mentality dia ada beza dia kat situ. Kan, kalau kita tengok orang businessman influencer yang berjaya, kita tengok Khairul kan. Khairul Amin. Kan, maksudnya tu salah satu contoh lah. Macam mana cara dia berfikir. Macam mana cara dia berinteraksi dengan orang. Dia sebenarnya how kita fully occupy kita punya otak lah kan. So kalau balik pada tadi requirement tu, so yelah SPM dia, tapi kat situ apa yang kita nak highlight is semua orang boleh untuk join sebagai agen tagaful. Open to all. Yes. Tapi syarat dia minimum SPM lah. And then kata apa, kalau saya requirement sebenar dia bukan kat situ. Requirement sebenar dia ialah dia ni yang very subjektif. And kena ada satu semangat yang kuat lah. Businessman mana ada semangat lemah lembut, tak boleh. Semangat mesti kena kuat. Hati kena kuat kan. Tak ada bisnes yang senang saya rasa, tak ada. Industri ni bukan bisnes yang easy money lah. Maksudnya dia macam mana? Okay, kalau kata macam mana industri ni, saya rasa sama je. Orang buka kedai makan, adakah ada jaminan semua orang datang makan kedai dia? Tak ada. Betul. Tak ada orang datang makan kedai makan dia, tak ada orang datang kan. Dia akan fikir cara macam mana nak bagi orang datang kedai makan dia. Baik dia improve cara masakan, headline dia kan, mungkin dia buat FBX, contoh kan. Dekor kedai, contoh kan. Marketing lah. Marketing. So itulah bisnes. Jadi kita kat sini pun mana ada, okay, bila saya declare dengan circle saya, kawan saya ni ejen tagaful. Bukan semua orang datang nak set up. Sama je. So apa yang saya kena buat, sama je kedai makan ni. Saya kena touch up diri saya. Maksudnya maybe penampilan, orang kata apa, karakter mungkin kena improve. Sama je. So itulah bisnes. Whatever business. Dia tak ada yang senang lah saya. Tapi apa yang kita boleh highlight kat sini, yang kita definisikan senang tu ialah dia punya return tu. Modal versus return tu. Itu yang kita definisikan senang. Sebab apa? Modal dia tu tak jahat lah orang kata kan. Modal dia tak kasar lah macam nak buka kedai makan. Berapa modal nak startup nak bisnes ni? Berapa? Kalau bisnes lain yang Afiq sebelum ni pernah buat bisnes online kan. Itu ribu-ribu lah kan. Ribu-ribu modal dia. So untuk starting bisnes ni, berapa modal dia? Itulah ramai yang tak tahu, ramai yang tak percaya. Bisnes ni hanya perlukan modal exam saja. Exam saja. Kalau in terms of duit lah kan. Exam saja. Exam saja. Maksudnya exam yang berbayar lah. Kita nak daftar exam tu kena bayar kan. Ada exam. Ada exam. Okay. Right. So banyak exam tu. Exam tu maksudnya berapa paper? Macam kita nak ambil universiti dulu kan ada banyak paper. Satu je. Satu exam saja. Satu exam saja. Dah settle lah. Boleh dah layak dah nak jadi. Satu exam dah boleh jadi dah. Kos RM80. RM80. Selebihnya diri kita je. Buat semangat, usaha, itu je lah. So in terms of duit kan, kalau kata dalam combine ada 100, dah jadi ejen boleh, tak ada masalah. Ramai tak tahu kan. So yang ni kita reveal lah. Satu exam RM80 modal kecil. Okay. Versus kita punya return. Return itu berlipat kali ganda. Kalau kata orang jual burger, contoh kan burger kan. Sorry lah, tak boleh mention sebenarnya bisnes orang lain kan. Whatever business lah saya rasa kan. Kalau business pun kalau kata okay. Sedikit background saya, family saya usahakan kedai runcit. Masa saya kecil tu kedai runcit. Jadi saya tahu barang-barang ni peruncitan grocery shop. Barang-barang ni dia ada profit margin. Average 5%.
5%. Paling Terus busuk tu satu 3. hari, Tak, satu barang. satu barang. Contohlah jual sabun. Aha. Okay. Margin untuk keuntungan barang tu average 5%. 5%. Hmm. Sedap sikit 7. Itu sedap sikit. Hmm. Paling sakit 3. 3 sakit dah. 3 tu kira sakit lah sebab kita pun nak bayar gaji, Oh, yelah. kerja untuk makan kita. Nak ada costs lagi kan, Yes, operation, gaji, overhead cost kos semua tu. operasi semua kan. Kan? So itu nak bagi tahu kan. Modal nak compare to return 5% dia punya profit margin. Tapi ni tapi. Kalau dekat industri Takaful ni, kalau kita nak analogikan macam case tadi tu, kalau kita modal 80 kan, return dia tu beribu kali ganda lah kot. Beribu ke berjuta kali ganda. Macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh jadi tu kan? Itulah tu, ramai yang tak tahu. Takut orang dengar ni ingat scammer. Kan? Dia macam ni, dia ada spesifik explanation ke atau macam mana? Dia antara kata apa? Structure kan. Tak apa kot kita reveal kan untuk pendedahan lah kan. Ya. Kok ada yang berminat nak join sekali. So pada orang yang dengar ni jangan pandang tak boleh jadi ni, tak boleh bagi ni ejen aku ni senang-senang, tak boleh. Bukan, jangan ada satu perasaan macam tu sebab diorang ni pun bekerja. Diorang ni bekerja ada tanggungjawab untuk family dan sebagainya, tapi kita nak beritahu apa kelebihan. So kalau orang kat luar sana rasa macam tak, macam best lah kan. So janganlah condemn, jangan jadi negative people. Jadi positive people, join lah. Tak mampu nak join, support. Kan? Agak-agak rasa tak puas sangat, minta lah belanja sikit. Kan? Bukan tak biasa kan, minta orang belanja. Cakap nak belanja apa, kita payung lah sikit. Kan? Jadi profit margin, kita based on apa plan yang dia sign up lah. Kalau kata klien tu sign up plan RM200, and then different product, different percent commission. Persen commission yang berbeza ikut produk kan. Tapi secara average kita ambil 30% lah. 30%. Kalau kata kalau sign up 100, RM30 commission. Biasalah margin tadi 3% dengan 30%. Jauh. 5% ataupun 7% dengan 30%. 7-4 tu almost 4 kali ganda. So itulah katanya. Modal kita ni that amount, tapi rating itu tu kadang-kadang tak terfikir, betul juga kan. So mungkin dah masuk baru rasa benda ni betul lah. Yes. Kadang tak perasan pun kalau dengar memang macam betul ke ni kan. Betul. Okay, sekarang dalam industri ni dah berapa lama dah? Dalam industri ni saya join 2018. So dah berapa tahun 2024 7 tahun. 7 tahun. 6 tahun lah. Okay. Ini mungkin soalan ni mungkin mostly lah dekat luar ke headline semua cakap jurutera tersakiti sebagainya. Are you one of the jurutera yang tersakiti? Dia macam mana tak ada lah tersakiti. Cumanya kata apa, saya hanya mencari satu bidang yang boleh bagi value ataupun rating yang lebih daripada saya. Sebab kadang-kadang kita ni bekerja dengan sepenuh hati. Kan? Rezeki ni saya yakin kalau kata orang bekerja makan gaji pun dia boleh je mewah. Tapi mewah ni sebenarnya subjektif, tak mesti dengan RM1. Dia boleh sihat, anak dengan kata berjaya sebagainya kan. Family tak ada masalah kan. Kesihatan semua okey. Tu masuk rezeki kan. Jadi kalau kata yalah saya lebih nak tengok pada kewangan ni sebab saya nak beri lebih. Masa saya cakap adik, bila dikurniakan saya mata ni saya dah tahu dah dia ada kos-kos di sebalik tu yang mungkin orang nampak tak nampak lah atas seorang anak ni. Dia punya belanja dia kan, pampers dia kan, susu dia dan sebagainya. So kos-kos tu mana nak tanya extra income kalau tak ada usaha yang lebih. Takkan tiba-tiba pampers ada. Takkan tiba-tiba ada susu, tak ada. So saya nak kena cari duit lebih. So kat situ saya nak cari contohlah one day tu saya cakap dengan abah saya, kerja saya banyak. Saya pula engineer, exact level tak ada OT. Exact level tak ada OT. Baliklah pukul 10 malam pun itulah gaji kita. Baliklah pukul 1 pagi pun itulah gaji kita. Kalau kata 3,500. Tapi
cukup pula 3,5. Sebab kerja lewat malam tu nak fulfill task lah. Ya, nak fulfill task. Kalau Contohlah tak kita kena. ada, sebab sometimes saya rasa semua orang tahu kot, ada setengah orang ni dia dengan secara sengaja nak naik OT sebab nak extra income. Tapi itu bagian masing-masing lah. Tapi untuk position saya tak ada benda tu. Jadi kalau kata saya Tak kerja semualah banyak yang kan, diberi yes, company datang weekend buat kerja. Orang berkira tak berkira. Tapi orang kata apa, saya nak yang boleh bagi value lebih daripada saya lah. Kita kan ada harga kan, value. That's why tak pelik pun, sebab that's why ada engineer jam company kan, ada kerja daripada Malaysia pergi kerja overseas. Yelah, dia untuk value yang lebih lah pada diri dia. many ways lah untuk orang kata nak mencari kelebihan pada diri ni, Ya, nak ya. keluarkan potensi diri ni. Kadang kita tak boleh duduk satu tempat lama ni kan. Betul. Kena berubah kan. Untuk step expose diri kita kat semuanya tempat lebih baik. rezeki kita tu di dalam industri ni lah. So kata tu lah, tu ayat saya awal tadi tu, rezeki saya. Rezeki saya jumpa orang ni, saya jumpa orang ni, saya jumpa orang ni. So ni saya kat sini. So orang kat luar sana pun tak tahu dia punya rezeki. Ada orang mungkin dia merasa kemewahan dari segi RM1, kebendaan ni lewat sikit 45, tapi dia mewah betul. Ada yang masa ada mewah orang awal kan, tengok macam YouTubers ke, TikTokers ke kan, influencer yang muda-muda ni 21, 22, 25 dah kaya-kaya pun ada. So rezeki masing-masing. Jadi ni cerita saya lah kan. Cuma orang kata apa, masing-masing tu ada jalan cerita masing-masing. Tapi kalau kita tak melangkah ke arah tu, tak ada juga kan. So as part of life ni memang up and downs lah kan. Kerja tu ada yang bagus, ada yang ni kan. So ada juga yang mungkin lah audience nak tahu ataupun ada yang mungkin tak tahu kan. Apakah kata kelebihan menjadi seorang ejen takaful ni? Kelebihan lah. Kelebihan. Dan kalau boleh cerita kekurangan ataupun mungkin ada, yelah dia tak ada benda, tak ada yang perfect kan. Kalau setujulah kalau tak ada perfect kan. Ada pro and cons tak bila menjadi seorang ejen takaful atau perunding takaful? Kelebihan kekurangan kan, macam Abid cakap lah, dia ada pro and cons kan, ada kelebihan kekurangan. Jadi saya pergi dekat orang kata apa, cabaran dulu lah ataupun kekurangan dia. Jadi kalau kata cabaran sebagai ejen takaful ni, satu yang paling penting, yang paling mencabar pada saya lah, nak manage diri sendiri. Tu paling susah besar tu. Sebab besar apa? Daripada kita manage diri sendiri, baru kita boleh ke arah yang lebih lagi lah, lebih besar lah. Contoh kita nak manage family, nak manage client, nak manage prospect, nak manage team. So nak manage diri sendiri tu pada saya yang paling mencabar. Dia ada buku ke pasal tu ke ataupun tak ada. Learning through dia from experience je. Experience lah. Ada kita tanya-tanya senior kan, tanya-tanya leader kan, introduce saya kan. So itu cabaran dia. Nak manage lah, nak manage. Manage ni besar kan, masa, emosi, tenaga, financial semua kan. So itu benda yang nak kena manage. Cabaran. Saya tak ada kekurangan. Saya rasa semua orang ada cabaran dia. So ni cabaran dia. Tapi itulah, tadi pun saya ada borak-borak dengan kawan kan, kata saja borak pasal kerja dia sebenarnya. Macam mana dia sekarang outstation kan, outstation dekat Perak, dia kata kan, oh dah berapa lama? 4 bulan dah. Oh 4 bulan. Habis bila balik tak tahu lagi. Sebab dia bujang kan. Tak tahu balik bila kan. Site dia kat situ kan. Macam mana kerja okey tak? Banyak kerja? Banyak kerja dia kata. Banyak kerja. Stress dia kata. Stress lah dia kata. Dah tu saya kata, jom lah try dia agent. Saya just offer je kan. Tapi dia kata, alah sama je. Dia agent pun stress. Saya pun jawab macam ni. Ni pendapat saya lah kan. Stress agent takaful ni, dia stress yang manageable. Faham tak? Stress yang manageable. Maksudnya kalau kita tak boleh nak go through that time, that way, ataupun pada masa tu lah orang kata kan, kita still boleh, tak apa kan, kita tutup kejap, kita kemudiankan sikit. Sebab untuk kita nak manage emosi kita dan sebagainya kan, ataupun financial ke, whatever lah. Sebab kita sendiri. Tapi kalau kita bekerja dengan bos kan, dengan majikan, kita stres, kita stres lah. Kena hadap pula pada masa tu. Bos nak masa tu juga kena siap. Bos marah kita time tu juga. Boleh kita elak? Tak boleh.
Tu saya rasa dia cabaran, tapi cabaran yang ada, still ada advantage lah. Kadang-kadang orang membiasakan stres tu tak boleh nak keluar, mungkin disebabkan tak tahulah, mungkin dulu dari zaman kecil tu belajar di didesak-desak ataupun stres belajar, orang suruh berjaya tapi tak tahu pun kenapa aku nak kena berjaya. Ha, ha. Orang tak faham. Kerja pun kerja rokok dapat gaji tapi tak tahu pun kenapa kena gaji. Mungkin Ha, mungkin tu lah kot. ya. Kenapa orang still Orang ke kata apa, ke macam mana? boleh jadi orang kata apa memang macam ni lah, setiap orang ni ada satu potential tau. Tapi potential. Tapi potential tu kadang-kadang disekat-sekat, ditahan-tahan. Kan? That's why kalau kadang tengok siapa yang saya tak ingat siapa. Tapi dia ni seorang budak yang special lah. Steve Jobs kot. Dia siapa? Apple. Apple. Steve Jobs. Steve Jobs ke Microsoft apa? Bill Gates. Bill Gates. Ha. Bill Gates pun masa kecil dia tak normal kan? Betul. Kan? So kat situ pun kita boleh nampak lah. Actually dia ni ada potensial lain. So sama je kalau kita ni daripada kecil, kita dah designkan sesuatu untuk ada satu benda. Itu tak nak sentuh, itu pasal perlembagaan pendidikan dan sebagainya kan. So tak nak sentuh. Tapi itulah kita daripada kecil. Dia potensial kita tu mungkin ada rezeki digelap, ada rezeki dibentuk dan digrowkan lagi. Cuma orang kata apa, bila dah sampai satu tahap dah bekerja tu, dah stuck kat situ, tak boleh nak unlock the potential lah. Sedangkan kemungkinan orang tu dia ada potensial lebih lagi, lebih besar kan. So itu pendapat saya lah. Macam nak jadi ejen kan. Ha. Saya yang saya nampak lah. Ha. Ejen ni kau kena pandai cakap. Kau kena ada ramai kawan. Personality kau menarik lah. Penting ke tiga ni? Kadang orang bila tak pandai cakap ni tu yang macam boleh ke aku buat ke Afiq dulu orang yang macam mana? Kalau tanya saya dulu ni seorang yang kata apa, introvert lah. Introvert Jadi dia saya dunia ni dia terus terang cakap, boleh refer lah saya punya circle kawan-kawan saya. Memang saya ni kategori orang yang introvert. Jadi orang kata apa, bukan orang yang ke depan kan. Kalau kata volunteer bukan saya kan. Jadi point kata mesti pandai cakap tu tak lah kan. Kalau kata bahagian yang masa ada kan nak present kan, buat group waktu nak present kan, saya tukang pegang kertas ataupun tukang next slide. Bukan tukang cakap. Memang tak berani Memang lah. tak ada. Memang tak jauh pun tu kan. Boleh at this point nak cerita lah. Boleh tak cerita moment the first presentation dengan klien ataupun macam mana? The first case lah. Dengan klien. Ada moment tak yang ada. Dia macam ni, kalau kata presentation ataupun kita jumpa klien ni beza. Kan kalau kata so tu kan. Kita satu-satu boleh. Tadi ada 3 point kan, kata apa? Okay. Pandai cakap tak. Bukan mesti pandai cakap. Apa tu? Perwatakan menarik. Perwatakan menarik. Lagi satu? Kena ada pandai cakap. Perwatakan menarik ataupun memang good looking. Okay. So perwatakan menarik ni dia macam ni lah. Orang berperwatakan menarik ni dia ada apa? Value added lah. Makan lebih. Bonus. Kita orang lah, manusia ni suka tengok benda-benda yang cantik, benda-benda yang lawa. Betul tak? Yelah. Kan? Siapa suka tengok benda buruk? Kereta berabuk, kereta kilat. Mana tu suka tengok? Buruk pun jauh cantik lah. Orang akan basuh daripada berabuk bagi kilat. Jadi itulah dia. Kita kalau rasa macam indah di mata. Jenis macam kurang perwatakan tu kurang menarik, kita bagilah dia menarik. Kan? Boleh ubah kan? Dia boleh adjust. Kan? Apa lagi satu? Good looking tadi. Good looking ni dia lebih pada kena kemas je. Kemas je. Sebab saya dah jumpa dah ramai orang berjaya, usahawan-usahawan. Rasa macam tak kata apa, orang tengok dia tu tak adalah mana kan. Tapi bukan tu lah dia punya main point. Macam tu lah 3 point. Tadi kata cabaran kan, kelebihan kekurangan bisnes Takaful kan. Tadi ada point tadi, kelebihan kekurangan bisnes Takaful. Tadi kita cerita pasal risiko je, ada pun cabaran je. Kelebihan tu belum lagi kan. Ya. Kan?
cerita buruk je. Panjang ni, jauh Ada, ni. ada baik Ada, dia. ada. Saya sementara teringat ni, Ha. banyak kelebihan dia. Kan? Uh, dia ada banyak. Tapi antara reason kenapa saya join is saya suka environment kerja. Environment kerja. Tapi itu subjektif lah. Ada orang mungkin rezeki dia berjumpa dengan tim yang mungkin kan. Tapi rezeki saya Yelah, jumpa asal dengan dia jumpa dah bagus lah kan. so saya jumpa, saya rasa semua sama lah kot, insyaAllah kan. Industri Takaful sini memang bersifat positif. Sebab macam mana kita nak buat kerja dalam keadaan emosi tak okey, bersifat negatif, tak boleh. Kan? Sebab kita ni ibarat bekerja, berbisnes. Orang bisnes, ni pendapat saya dan saya dapat pun daripada introducer saya kan. Orang bisnes dengan orang bekerja makan gaji, dia antara perbezaan ni contoh je, salah satu contoh. Kita bangun pagi tu gaduh dengan bini. Masuk kerja, kita kerja makan gaji kan. Boleh kerja macam biasa tak? Boleh je. Boleh, tak ada masalah kan. Kita dah tahu task apa, bos pun dah bagi, ada meeting dan sebagainya, tak ada hal lah. Tapi kalau saya lah, sini saya pun kadang jadi kan, dah biasa lah tu. Buat bisnes, bila buat bisnes, tiba-tiba ada something yang tak okey. Contohlah faktor kesihatan ke, kan, gaduh-gaduh sikit ke kan. Dia akan effect sikit. Maksudnya kita nak fokus tu macam tak boleh nak fokus sangat. Tu cerita dia. Jadi environment tu kena jaga lah. Since dari rumah lagi. Rumah jaga environment mesti positif. Kat rumah, dia masuk office, environment kerja, kawan-kawan office semua okey, positif. InsyaAllah kita boleh buat lebih baik lah. Team supportive. So tu antaranya. Yang lain, bab income tu, itu pada saya tu bab rezeki. Jadi rezeki ni tak boleh tu sangat. Tapi insyaAllah kalau kita usaha ni memang dapat. Sebab saya dah jumpa ramai agent ni, kalau kata dia tak dapat sekarang pun, lambat sikit dia dapat juga. Macam tu. Dia suruh usaha. Masa yang fleksibel, kan, berapa ramai orang terpaksa ambil unpaid leave. Masuk saya dulu, terpaksa ambil unpaid leave sebab emergency nak balik kampung. Sebab wife bersalin cuti beranak. Ada ni maternity leave ada? Pada kerja dulu ada, tapi tak cukup pun. Dan relate dengan sekarang ni, kerja sekarang depends kita lah kan. Sebab kita masuk office pun bukan hari-hari dan kita masa sendiri. Kalau kata belum masuk office, masuk sekejap lah meeting, balik lah sebenarnya. Boleh manage balik family. Kalau kita kerja 8-5, boleh nak balik kejap tengah hari. Bos tak balik kejap, nak tengok bini kat rumah, tak boleh. Dia harmonnya kan. Tu Sekejap potong gaji kan. Ya, basically macam tu lah. Masa return payment gaji kan. And then ada satu lagi, kawan saya tanya saya, rewards lah. Maksudnya company bagi rewards. Dia macam ni lah. Contoh, satu orang ni dia kerja dengan satu company. Dia buat kerja dia siap dah balik. Cukup bulan dapat gaji. Kan? Okay, itu kan. Tapi kalau dalam end of the day. dia habis. Kalau dalam industri Takaful, kita buat kerja, means kita buat lah target-target tu, buat kerja. Kerja siap. Dapat lagi imbuhan lain. Tambah lagi. Dapat lagi imbuhan lain. Contohnya reward lah. Reward daripada company, dapat pergi jalan overseas, dapat macam-macam lah. Kan? Cash reward ke, gadget ke. Tapi kerja kita kerja hakiki siap. Company tambah lagi. Reward lain. Itu company bagi lah. Yes. Kalau kita kerja dah siap, dah lah payah, susah kan. Itu tak ada apa-apa. Sama je. So ini extra. Dapat buat satu benda, dapat 2 ke 3 benda lain juga. Serentak. Dalam masa yang sama. Kalau boleh cerita sikit lah. The best benefit yang pernah dapat dalam bisnes ni. Setakat hari ni lah. Kalau lain orang lain preference kan. Tapi mungkin nak cerita lah sebab yelah ada orang memandang you dapat reward tu dengan ringgit. Ada orang benda lain. Macam untuk Afiq sendiri lah the best. Saya sendiri pada saya lah. Saya rasa reward dapat jalan overseas ni paling best lah menurut saya. Pergi jalan luar negara, disponsor 100%.
best lah. Ada je company yang kita bekerja dengan gaji, company offer macam tu. Ada. Tapi saya tak jumpa banyak lah. Dan bukan maybe bukan setiap tahun lah. Kan kalau dapat, ada kan. Tapi kat sini memang kita buat, settle kerja, dapat reward. Trip. Income selari jalan sekali. Jadi bayangkan kita pergi jalan luar negara, semua disediakan. Maksudnya bukanlah baju boleh disediakan, tak ada. Tapi makan, tempat tinggal, flow mana, orang iring. So kita tak payah fikir apa, datang follow je. First class trip lah. Yes. Kalau kata kita pergi jalan overseas sendiri ada kemampuan, boleh. Tapi still pening kepala. Nak fikir ni, Yalah. nak susun itinerary lagi. Ni tak ada. Ni just pergi je. Memang Enjoy je. berlenggang lah. Enjoy je. Just enjoy je. Macam tu. Yelah, ada orang pun tak, mungkin lah, tak tahulah, saya ada kawan juga mungkin nak berjalan ni, nak kumpul duit semata berjalan, ada orang yang macam tu kan, ada orang yang akan kumpul duit bulan-bulan, tapi ada orang yang intended dia tak terfikir pula berjalan, tapi kalau dapat free why not kan. Ya, betul. Siapa tak nak benda free kan. Betul. Tapi benda free tu ada asas je lah Ya. kan, kita kerja sebagainya lah. Betul. Tapi kalau tanya saya, bukan tu tujuan utama kan. Kita mesti income tu kita nak. Day one go after kita buat certain thing tu, dapat. Ini macam reward macam tu. Okey lah. Macam tiba-tiba bos bagi surprise kan. Okey, dapat cuti. Betul. Ada orang yang suka appreciation daripada bos. Penghargaan at least lah daripada company kan, atas mungkinlah perkhidmatan yang lama. Kan? Dia gini loh, sebut pasal appreciation ni, dia appreciation, kalau saya appreciation equal to motivation. Kalau kata tak ada langsung appreciation daripada pihak satu pihak ni, company ke majikan ke, kita contoh saya, kita ayah ataupun kita suami tak appreciate wife, tak appreciate anak, dia macam tak ada motivation pada dia orang. Contoh anak dah pandai basuh pinggan, kita appreciate dia, dan dia pun motivate lah, dia akan buat benda lain lagi yang dia macam synergy energy lah. Ya, betul. Buat kita, apa yang kita bagi, benda lain yang kita dapat. Betul. Jadi pusing lah kan. Jadi kat sini itulah, motivation tu sentiasa recharge lah. Kita sentiasa ada motivation sebab sentiasa ada appreciation daripada company. Sentiasa. Every month. Every month. Dan in return pun, dalam ini cerita pasal kalau dalam Islam pun kita buat sesuatu kebaikan pun ada harapan kita pada Allah kan. Contohnya ganjaran yang tertinggi syurga lah. Betul. Tapi at least yang benda utama kita nak yang redha Allah tu. Betul. Maksudnya ada, kita nak daripada pencipta tu ada juga kan. Betul. Ini kan lagi lah dengan manusia. Dengan manusia kan. So benda tu aku faham. So mungkinlah kita dah terlihat reward sebagai ini dalam kerjaya tu sendiri kan. Yelah, setahu insurans ni banyak cerita pasal claim. Lepas tu ada orang kata inilah mungkin skeptikal orang ke, ataupun memang betul atau sebagainya kan. Situasi di mana aku bayar bulan-bulan macam rugi je. Ada juga yang cakap macam tu lah. Macam tu ambil satu plan ni bayar 200 ke 1.5 bulan-bulan. Mungkin dia rasakan dia dah bayar 2-3 tahun tapi nothing happen. Sebab tu in other way dia tak dapat return lah. So macam mana? Ada kalau kata isu yang macam ni, yang first tu dua benda yang beza kan. Yang first kalau kata isu claim, orang viral lah isu claim tak dapat semua kan. Tapi isu claim dapat tak viral lah pula. Situ ya. Betul tak? Claim approve, viral di kalangan ejen lah. Kan? Kalau tak approve, masuklah mana-mana page yang duk bantai sebagainya. Standard lah kot. Kan? Stigma masyarakat. Betul. Naratif kan. Benda negatif memang cepat lah sebar. Orang suka dengar gosip, orang suka dengar benda negatif. Tu the nature lah, nature of sifat audience manusia lah kot. Yang benda positif jarang nak ambil pot. Okay, jadi kalau kata ni just knowledge, kenapa claim tak approve? Banyak sebab, dan different case, different situation. And kalau kata case A dengan case B, dia tak sama. Claim A tak lepas, claim B tak lepas. Situasi yang berbeza. Contoh, antara reason claim tak approve, polisi tak cukup matang lah. Kan? Polisi tak cukup matang. Contoh sign up hari ni, minggu depan nak guna.
sakit kritikal, confirm tak dapat. Oh, tahu. Oh, ya. Sebab dia ada tempoh masa untuk kita nak guna, kan. Contoh lain disebabkan oleh tak declare, tak orang kata apa, tak transparent. Contoh dah ada sakit tapi tak transparent lah, tak cerita, tak bagi tahu, kan. So pun jadi isu lah, bila nak claim tak boleh. Sebab apa? Bila investigation tu berlaku, rupanya sakit tu dah ada lama. So tak boleh nak claim lah. So just transparent je. Sebenarnya apa valid reason untuk orang nak ambil sebenarnya? Reason orang nak ambil kan? Valid lah. Okay, sebelum tu yang tadi kata rugi orang bayar tapi sihat tak ada apa-apa dapat kan. Yelah ni ayat ejen lah kan, untuk kita counter, kita kata syukur Alhamdulillah lah sihat kan, instead you sakit. Biasa ayat ejen yang Ayat ejen biasa lah kan. Sama lah kita pun kan, kalau kita sihat Alhamdulillah lah. Ni just satu plan B sebagai preparation kita kalau sakit. Kalau sihat Alhamdulillah. Itulah sama juga tire spare kat kita kan. Rugi lah bawa tire spare. Sebab tire spare ni beban juga. Kan? Kalau mungkin lah kalau kita buang tire spare tu mungkin dapat jimat minyak sikit ke. Kan, daripada betapa boleh jalan 700 kilo, boleh 500 kilo, mungkin lebih extend 700 kilometer sebab buang tire spare. Rugi je bawa, baik buang lah. Tapi kalau tengah highway, tayar besar, ada tire spare boleh guna. Sama je takaful. Kan? Kalau tanya saya punya komen, personal lah pendapat pribadi saya ni, ada certain klien-klien ni yang sampai tempoh masa tertentu tu dia nak surrender, dia nak tutup polisi. Disebabkan oleh apa? Dia rasa itulah antara reason dia rasa bayar macam rugi lah, tak guna, every month bayar kan, end up tak ada guna apa-apa kan. Itu kalau tanya saya, even mungkin saya sendiri pun kalau bukan dia mungkin saya akan ada pemikiran macam tu. Sebab ni berkaitan dengan awareness ni dia ada ups and down kan? Macam motivation dia macam motivation juga, macam kesedaran kan. Contohlah betul. Bam, tiba ada accident depan mata, berkecai orang. Ush, ini kau tak ada apa-apa ni, susah family dia ni, tak ada hibah ke, tak ada medical kan. Betul. Naik awareness dia. Sebaik kau ada. Dah elok 5 tahun, tak ada jumpa berapa accident, tak jumpa kematian, tak ada cerita pasal perbuatan atau pesaka, tak ada dengar. Oi, pergi bayar ni. Tutup lah. Ini jadi ejen ni dia macam dia tak habis dekat closing tu je. Maksudnya kita still kena keep on reminding kematian lah. Bagusnya. Betul. Dia sendiri pun teringat. Disney. Automatik teringat lah. Kan? Betul tu. Yelah, tapi kalau dah jumpa orang macam ni pun, so how you react kalau jumpa lah? Nak surrender. Nak surrender atau biasanya. Tapi tu saya cakap, bukan tu satu-satunya reason. Ada reason memang financially broke, ada memang masalah financial ada, dan lain-lain lagi. Tapi kita tengok lah dulu. Kalau saya biasa advice lah dulu. Kita bukan terus terima bulat-bulat kan. Kita tengok dulu kenapa sebab, and then kita cuba bagi solution. Adalah beberapa solution kita boleh suggest kan. Kalau kata internal financial mungkin tak mampu, saya baca sebagai cadangan kan. Adalah beberapa step-step tu kan. Tapi kalau tak last sekali tu tak juga, it's okay lah. Saya just kita tak boleh buat apa, kita just yang menguruskan je. Jadi kalau dia nak itu kita kena follow lah. Dalam banyak claim Afiq pernah claim, handle claim yang macam mana? The most significant claim lah yang you pernah handle lah, yang Afiq pernah handle. Itulah claim banyak kan, claim banyak. Antaranya dan yang paling orang kata paling besar lah nilai dia berapa? Kalau setakat saya punya claim paling besar ialah claim kematian hibah lah, 250,000. So claim 250,000 pembahasan kematian hibah kan. Itu yang terbesar kalau dari segi amount lah. And kalau kata yang pada saya yang kata apa lah, ada yang claim-claim yang bermakna, banyak je claim kan. Tu salah satu yang tu betul ada claim. Sahabat saya ni sakit kritikal, critical illness, buah pinggang, kegagalan buah pinggang kan. So
Yelah kita dapat bantu dia tentang tu kan. Itu pada saya bermakna tu, bukannya saya happy dia sakit, tak. Saya happy dapat bantu dia dulu. Bila you Ha. become part of his life lah, Ya, yang ya, ya. tolong dia waktu dia Maksudnya susah lah. macam mana dia berterima kasih betul-betul tu dekat kita Yelah, kan. Kita bukan minta macam tu. Tapi dia datang pada dia orang sendiri. Maksud dia bayar fee tu muda jugalah, dalam 30 plus macam tu Ya. lah. Muda kan, dah Muda. kena kegagalan bawah pinggang. Betul, 31, 32. Any reason, any causes lah, mungkin dia yelah lifestyle ke macam mana? Itu saya tak pasti. Mungkin lah ni bukan cerita klien saja lah, mungkin yang Afiq tengok lah, kebanyakan orang muda-muda ni waktu sekarang ni dah boleh kena buah pinggang ni mostly lah. Apa dia punya Kalau simptom dia? bila tu dah jadi saya pun saya diagnosis. share ada buah-buah antaranya lifestyle dengan pemakanan lah. Lifestyle dengan pemakanan. Oh, risau kat ni. Pemakanan tu pada saya mungkin penyumbang terbesar kot. Makanan kan. Inilah benda yang kita consume hari-hari. Ya, betul. One thing is makanan. Jadi kalau apa nama, bila kita borak dengan dia, jumpa dia selalu kan, klien kan, banyak dia jumpa ada budak sekolah menengah ada buah pinggang. Ada sebab seorang dah pun ada tak salah saya, dia cerita. Pun ada. Tapi apa yang dia ulas, dia kata faktor terbesar makanan. Makanan, lifestyle. Berbalik pada yang hibah 250 tadi, saya menarik nak dengar. The one reason kenapa orang kat luar ni nak kena ambil hibah sebab apa? Okay. Satu, dan tadi tu meninggal, kau nak tahulah meninggal sebab apa dan how the family react bila okay. Kenapa kena hibah? First kali apa yang biasa saya tekankan ialah bukan soal meninggalnya kita tu, tapi soal ada orang yang mesti nak teruskan kehidupan. Sebab kita meninggal, mungkin kita meninggal seorang, tapi kita ada tinggalkan orang lain, waris, isteri, anak. Jadi logik akalnya, kalau kata husband and wife bekerja pun, kalau kata husband meninggal, isteri akan terbeban, confirm akan terbeban juga. Anak makin besar, takkan makin sikit, dia punya kos makin tinggi kan, sekolah sebagainya kan, harga barang pun semua makin naik kan. Jadi macam mana kita nak prepare kalau berlaku macam tu? Itulah kita cerita kan. Satu part lagi, contohlah kita ni ada banyak harta, rumah banyak, cash pun banyak. Dan satu benda yang mungkin orang terlepas pandang, berlaku kematian, account freeze, faraid. Ada dalam akaun 1 juta sekalipun, akaun kena freeze. Dah kena freeze, pecah-pecah ikut faraid. Isteri dapat 1/8. betul? 1/8 saja. 1/8 saja. Kan? Jadi itu yang kita share, kita apa preparation you. Kadang-kadang kita ada jumpa macam artikel kan, kes kematian mengejut sebagainya. Kita just share je awareness, bukan kita ambil kesempatan, kita share awareness. Kalau jadi macam ni, apa you punya backup plan? Sama macam saya lah, kita sendiri pun kan kata, kalau jadi apa-apa dekat aku ni hari ni, macam mana nak bina aku? Bab soal sedih. Itu pun salah satu orang tak berapa nak kenal dengan agent ni. Eventually suka sangat write on issue. Kadang-kadang mungkinlah ni yang ada yang netizen cakap tak menghormati si mati lah keluarga ni. Sebenarnya macam mana kan? Kan kalau orang kata tak ready issue, you tak dapat deliver kan. That's why even saya sendiri pun, kalau saya sebelum nak share isu tu, saya tengok juga kalau tanya saya nak pukul rata tak boleh. Sebab ada je ejen yang menapis benda macam ni. Even saya sendiri pun kita faham, boleh fikir sendiri berkaitan dengan kata apa, sensitivity kan, keluarga sebagainya kan. Tapi itulah, kadang tak semua benda saya share. Kadang-kadang mungkin kalau kata benda tu sensitif, tapi kita buat mulut ke mulut je, kita borak dengan klien, borak dengan prospek kan. Yalah macam kita borak dengan kawan, bukan sebab kita ni ejen, sebab kita ni manusia, kita pun borak. Kalau contoh saya bukan ejen pun, contohlah ada satu kes tu viral, so kita borak juga. Cuma
kelebihan kita ni ialah kita boleh kita bantu. menyembang lah kadang datang isu apa-apa lah politik ke apa ke. Kita Talk sembang about je. the issue lah Yes, kan. ya. Cuma kita gunakan isu tu untuk bukan kepentingan peribadi kan, untuk manfaat orang kat luar sana Ya, juga. Macam tu lah. Somehow kita aware the topik lah kan. Oh, ambil tahu kan. Kalau tadi kata tu nak tahu apa kes kematian tu. Brain tumor. Brain tumor. Brain tumor. So sakit pun tak lama. apa ternyata satu soalan ni dia dapat kepabasan 250,000. Suami lah brain reaction tumor. family macam mana? So family dia macam mana? Kalau tanya saya memang dia berterima kasih betul-betul lah. Kalau satu situasi dia ni special sikit lah. Sebab apa? Arwah meninggal beberapa hari sebelum hari raya. Kan? Itu kita apa? Kalau contoh konteks saya sendiri kan, saya meninggal. Sedih tu satu part lah. Sedih tu satu part lah. Tapi ada satu part lagi tu kata beban kewangan tu. At least sedih, beban kewangan. Tak dapat nak bantu buat sedih, kewangan tu kita boleh ringankan. Itu fasibah. Kan? Sedih nak buat macam mana? Kita sendiri boleh release. Mungkinlah kita boleh tenangkan dia. Yes, itu je lah. Tapi kalau dengan pencipta kan, boleh buat macam tu. Tapi kalau ni ada orang boleh tolong. Ada. Tiba-tiba ada orang nak buat apa? Sumbangan kan. Boleh lah. Tapi boleh sampai 250,000, 300,000, sejuta boleh. Tak ada saya rasa. Kita siapa kita yang nak buat sampai macam tu. And then the Asian family tu lah dia terima kasih kan. Terus saya pun bersyukur lah. Alhamdulillah claim tu pun cepat lah. Tak sampai sebulan release. Benda macam ni orang kena viral kan. Yes. Itulah tu. Saya pun time tu time raya dan satu part lagi saya nak jaga sensitivity klien saya ni. So saya tak ada viralkan sangat. Cuba ada saya just share dengan orang apa team ni supaya kami semua ni still bermotivasi untuk orang kata bekerja kuat, nak mungkin bantu lah, orang keluar. Yelah, dalam teammates benda ni memotivasi kan. Mungkin kalau orang luar sana dia tak nampak berita-berita baik ni mungkin disebabkan terlalu banyak sangat berita yang kurang baik kan. Padahal yang baik banyak claim banyak. Cumanya sebabkan oleh nak jaga sensitivity keluarga. Yelah, kalau kita bagi tahu Oman berapa orang dapat tu, tak ke bahaya nanti keluarga dia, betul tak? Mungkinlah ada mata-mata yang memandang kan. Dia itulah kalau saya tak reveal pun siapa klien saya tu. Tapi maybe circle kita orang ni kenal je dia tu kan. Cuma yalah tak boleh lah. Benda tu tak jaga sensitivity lah pula. Kalau kata bahaya ke tak tu tak bahaya kot. Tengok keadaan lah kot. Maybe kalau uang banyak sangat mungkin lah. Maybe hibah 3 juta mungkin. Sikit amount lah. Alright. So Vic, kita bukan tak ada masa banyak lah. Kita ada banyak topik, so mungkin kita round up lah. So round up ni sampai sekarang ni kan, untuk kerja sekarang ni perlu ke macam nak expose diri dengan keadaan you nak tunjuk lifestyle you kan. Yelah, biasa aku tengok bila kerajaan ejen insurans orang tu, kereta konti sana, dia beli rumah sini, dia pergi jalan sana, pergi jalan sini. That's how people looks lah. Tapi is that really memang you kena buat ke atau macam mana? Itulah orang kata apa, dilema setengah kami lah ejen kan. Orang kata apa, kalau kata bukan jata kafu pun diorang tunjuk je kereta mewah. Adakah in a way lah, jumpa orang takkan naik kereta kan. Adakah memang ejen takafu je yang tunjuk kereta mewah? Tak. Banyak je founder bisnes lain, kedai makan kan, pakai kereta mewah kak, dia tunjuk kak, tak ada isu pun. Cuma orang tak boleh relate dia pakai kereta apa lah. Apa isunya kan? Okey kan, tapi yelah orang macam mana cara orang nak fikir terhadap kita tak ada nak kontrol. Kalau kata tu mesti nak sebab nak menunjuk, contohlah, yelah kalau kata dulu pun start saya buat bisnes ni pakai Viva.
Kan. Viva. Viva pun saya ambil je gambar dalam kereta Viva. Saya ambil je video duduk dalam kereta Viva. Bukan isu kereta tu saya nak tunjuk. Tapi yelah, memang saya duduk dalam tu. Betul tak? Betul. Jadi bukan kadang-kadang kita tunjuk bukan purposely. Tak ada pun, bukan purposely. Intentionally nak tunjuk. Tak. They want orang kata niat masing-masing lah. Ya, kadang-kadang indirectly benda tu berlaku. Kadang-kadang saya pun nak jaga juga saya punya hati kan. Hati ni orang kata apa, kalau salah ni salah juga kan, tapi kita tengok ni niat lah. And then satu part lagi, kalau contoh saya tanya, salah ke seseorang tu nak kata nak meraihkan ataupun nak enjoy lah apa yang dia dah usahakan dia dapat. Salah ke? Tak salah. Kan? Self reward lah. Self reward. Kan? Cuma dalam satu sudut tu itu salah satu cara orang tu nak self reward. Ada orang self reward dia makan banyak. Yelah, makan mahal. Betul. Kan? Dia akan ambil masa kehidupan ni lah. Driving is satu benda rutin kan. Makan. Okay, faham. Itu je. Jadi orang salah faham, kita tak boleh nak cakap apa, sebab tu dia orang salah faham. Bukan dia orang sengaja nak salah faham kat kita. Dia salah faham persepsi lah. Persepsi. Jadi kita okey je, tapi konten saya pun tak ada menunjuk pun. Tak ada menunjuk pun, tak ada. Kita guna benda tu untuk digunakan, untuk dipakai kan. Pakailah. Macam tu lah. Mungkinlah zaman sekarang ni kecanggihan teknologi, modern kamera. Even dulu pun ada orang pakai, cuma orang tak tahu sebab tak ada kamera, internet. Kan? Benda tu tak along the way orang nak tahu lah kan. Betul. So moving on the technologies lah. So Vic, okay, kita akan berhenti untuk setakat ni dulu podcast kita. So terima kasih banyak sebab sudi going through lebih kurang hampir sejam lah. Hampir sejam dalam kita podcast. So in a way kalau ada masa jemputlah datang. Baik, insyaAllah. Sudi lah. Mungkin kali ni tak ada minum, lepas ni ada minum. Ada panggilan kita on. So that's up. Okay, sini kamera. Okay. Ada pesanan. Okay. Lupa. As a round up tadi kan. Sebenarnya round up dari tadi. Ada tak pesanan kepada audience, terutama lah you nak sampai dekat anak muda ke, tentang apa yang you feeling right now, tentang bekerja ataupun satu part you nak cerita pesan pasal bekerja, one part is pasal kehidupan. Apa you nak share as a conclusion for today? Kan, kalau pasal bekerja ni, nasihat saya buat whatever pekerjaan tapi buat sungguh-sungguh. Buat betul-betul kan. InsyaAllah rezeki tu ada rezeki dia. Jadi dari satu nak pesannya, rezeki ni bukan diukur dari segi kemewahan semata-mata, bukan wang ringgit, bukan kebendaan, bukan. Rezeki ni banyak sangat, luas sangat. Kita sihat, anak sihat, isteri sihat, family sihat, orang sekeliling kita baik-baik kan. Kereta tak problem kan. Betul tak? Kereta tak problem. Apa lagi? Banyak lah kan. Kancil kalau problem pun. Kasut tapak tak cabut. Contoh kan. Apa lagi? Kipas rumah tak rosak. Semua benda tu rezeki kan. Jadi buat benda betul-betul. Jadi buat betul-betul, insyaAllah. Tinggal lagi kalau kata kita nak ni balik pada orang kata apa, untuk dari sudut kehidupan kan. Jadi dari sudut kehidupan ni jadi bersifat keduniaan sikit lah orang kata apa, tak semua benda perlukan duit. Tak semua benda perlukan duit lah. Tapi semua benda perlukan duit. In a way lah. Dia nak beli barang pun modal alat ni duit juga. Betul tak? Cuma dia tak orang kata dia berbalik pada zaman dulu lah. Umat Islam ni kena kaya kan. Islam kena kaya. Cuma kita nak labelkan harta mana harta dunia, harta mana harta akhirat. Contohnya kita ada 5 kereta. 3 kita pakai untuk dunia, 2 untuk akhirat contohnya kan.
Mungkin dua, orang kata kereta untuk akhirat apa dia? Ya. Kan? Kereta jenazah. Semua benda perlukan duit lah. Contohnya lah. Nak pergi toilet pun RM1 dah sekarang. Betul. RM1 dah. Tak ada RM1 kena tahan. Hmm. Kena tahan lah sampai jumpa. Dia kalau tak bayar RM1, kencing merata kena saman. Betul lah tu. Pun minum duit juga. Dua-dua kena bayar kan. Nak RM1 ke RM30? Ya gitu. Jadi semua benda perlu duit. Jadi Sekarang punya hal lah. nak tak nak kita mesti kena usaha lah. Untuk ke arah situ. Okay. Terima kasih guys. Alright. So end of story. So untuk episode lepas ni kita akan bertemu dengan another speaker, another guest kan. Mungkin nak tahu lebih, so sebagai teaser dia selepas ni kan, daripada selepas pada video ni ada teaser sikit untuk anda. So kita jumpa di lain hari dan di lain waktu, tapi jangan lupa tekan butang, ketik like, share dan komen dan sebarkan perkara yang baik pada orang lain juga. Okay guys, InsyaAllah podcast sas.